Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizuddin bin Muhammad Noor akan membuat satu presentation mengenai penggunaan glukometer. Presentation ini bagi memenuhi modul MBMH assignment 2, membuat presentation kepada pelajar. Okey, pertama sekali kita tengok apa itu yang dimaksudkan dengan glukometer. Glukometer adalah salah satu alat perubatan untuk mengukur kadar konsentrasi gula dalam darah. Glukometer merupakan alat yang mudah untuk pesakit gunakan, khususnya di rumah. So dia sesuai untuk guna bagi pesakit menggunakan peralatan sendiri di rumah. Okay, ini contoh-contoh glukometer yang ada di pasaran. Dia mengikut brand lah. Dia punya pattern ikut brand, ikut syarikat yang keluarkan, macam-macam, tapi function dia sama je, lebih kurang. Okey, ini struktur glukos secara ringkas. Glukos adalah jenis monosakarida yang mempunyai ikatan formula kimia di antara karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ikatan antara tiga unsur ini akan membentuk satu mekanisme yang kita panggil glukos. Okey, kenapa hidupan dalam dunia ini memerlukan glukos? Bagi manusia dan juga haiwan, glukos adalah diperlukan untuk proses pernafasan sel-sel. Bagi proses sel-sel melakukan pernafasan. Okey, bagi tumbuhan, glukos membantu tumbuh-tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Glukos juga merupakan sumber tenaga di dalam sel melalui proses respirasi aerobik dan anaerobik. Glukos memainkan peranan penting dalam pelbagai fungsi metabolik badan manusia. Jadi glukos mesti dikekalkan dalam badan manusia secara berkala. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang, dia mesti dalam keadaan normal untuk proses melakukan proses-proses yang disebutkan tadilah. Kita kena kekalkan dia punya bacaan itu berskala, maintain secara normal. Okey, ini contoh tahap glukos lah. Dia mengikut ujian dah. Kalau HB1AC 4 hingga 6 itu adalah teramat baik. 7 hingga 8 itu bagus tapi perlu berjaga-jaga lah. 9 hingga 14 ini perlukan rawatan. Dia dah melebihi tahap yang dia ditetapkan, dia dah kena start ubat. Okey, ini mean blood 50 hingga 115 adalah amat bagus. 150 hingga 180 bagus tapi borderline memerlukan pemerhatian. 215 hingga 380 adalah bahaya, kena start ubat. Okey, kalau pakai milimol 2.6 hingga 6.3 adalah normal, excellent. 8.2 hingga 10 perlu berhati-hati. 11.9 hingga 21 dah dalam keadaan bahaya, kena start ubat. Okey, ini sasaran kawalan glukos dalam badan. Kawalan glycemic. Kalau dalam keadaan berpuasa, normal paras glukos kita perlu dalam 4.4 milimol hingga 6.1 milimol sahaja. Ini kalau berpuasa lah. Okey, kalau tidak berpuasa 4.4 hingga 8. Lebih daripada ini mana kawalan glukos kita amat lemah lah. Perlu jaga kita punya kawalan glukos, pemakanan apa semua kena jaga. Kalau tidak dia akan jadi lebih. Okey, parameter glukometer. Biasanya glukometer ni dia punya device ni besar tapak tangan, besar ni je. Mana-mana syarikat pun dia keluarkan, dia takkan lebih daripada besar tapak tangan. Beroperasi dengan menggunakan bateri. Oleh itu dia boleh dibawa ke mana sahaja dan amat sesuai untuk kegunaan kendiri pesakit diabetik. Okey, isi padu darah yang diperlukan bagi setiap ujian untuk glukometer ni hanya 0.3 hingga 1 mikroliter sahaja. Lebih kurang tak sampai setitik pun. Okey, kedua-dua unit strip mengandungi bahan kimia yang bertindak balas kepada glukos di dalam darah. Okey, strip tu dia dalam tu dia ada sejenis kimia yang akan bertindak balas apabila bersentuh dengan darah. Okey, keputusan yang ditunjukkan dalam glukometer tu dia berbeza-beza mengikut negara. Kalau Jepun, Perancis, India dan Amerika biasa digunakan miligram per diliter. Kanada, Australia, China dan United Kingdom biasa dalam milimol. Okey, Jerman dia pakai dua-dua, milimol dan juga miligram per diliter.
Cara penggunaan. Apa yang diperlukan adalah glukometer itu sendiri, strip ujian ataupun pensel lancet lah. Okey, langkah seterusnya bagaimana nak guna? Pastikan semua peralatan dalam keadaan sedia. Basuh tangan atau pakai sarung tangan untuk mengelakkan jangkitan. Kalau pasien di rumah boleh basuh tangan dengan sabun dululah. Okey, pastikan bahagian mana yang ingin diambil. Kita boleh ambil jari, lengan atau bahagian mana yang kurang sensitif. Tapi kebiasaannya kita pakai jari lah, jari telunjuk ataupun ibu jari pun boleh, jari telunjuk pun boleh. Okey, cara dia lakukan sedikit pemanasan. Kita boleh gosok dulu tangan pada bahagian yang ingin dicucuk supaya pengaliran darah menjadi cepat. Kalau tidak, darah tak nak keluar. Pertama kalau pasien dalam bilik aircon lah. Okey, masukkan strip ke tempat yang disediakan pada glukometer. Cuci bahagian yang ingin dicucuk dengan alkohol swab. Kalau dekat hospital, kita pakai alkohol swab lah. Kalau pasien dekat rumah, dia boleh bersih pakai sabun saja. Okey, tapi alkohol swab ni kena hati-hatilah. Bila kita pakai, kita kena keringkan dulu. Biar dia kering baru kita cucuk. Kalau tidak, dia punya akurasi tu dia lari. Ketepatan tu dia lari. Okey, ambil jari yang telah dipilih dan dicucuk untuk dapatkan titisan darah yang diperlukan. Okey, jatuhkan titisan darah ke atas strip dan tekan jari sedikit. Kalau darah tak keluar, kita tekan sikit supaya dia keluar banyak untuk kita letakkan dalam strip. Okey, keputusannya biasa mengambil masa sekitar 40 saat. Kebiasaannya apa-apa jenama device tu, dia tak lebih daripada 1 minit lah. Okey, 40 saat untuk dipaparkan. Okey, bagi setiap bacaan kena rekodkan dalam diary ataupun komputer. Okey, ini contoh-contoh langkah bergambar lah. Satu, kita masukkan strip. 2, kita cucuk. 3, kita picit darah tu dan letakkan dekat strip. Okey, tunggu bacaan dalam lebih kurang 40 second. Lepas pakai peralatan tajam, kena buang dalam shark bin. Lepas tu, kita kena kemaskan peralatan lah lepas tu. Sebab kita nak pakai balik. Okey, apa kelebihan glukometer? Bagi pesakit diabetes type 1 dan type 2 yang memerlukan pemeriksaan berkala tahap glukos setiap hari, glukometer memudahkan kerja lah. Sebab dia senang dibawa ke mana-mana. Boleh letak dalam beg saja. Bagi pesakit yang mengalami penurunan atau kenaikan tahap glukos secara tiba-tiba, boleh menggunakan device ini dengan cepat. Kita tak perlu cari, tak perlu pergi hospital, ambil je dalam beg ataupun tempat simpanan. Dan sekiranya bacaan itu menunjukkan rendah, terlampau rendah ataupun terlampau tinggi, kita kena dapatkan rawatan di hospital. Okey, peralatan glukometer ini boleh menyimpan memori data dan boleh memindahkan semua data apabila diperlukan. Cara pemindahan data adalah ringkas, yang mana hanya gunakan wireless, sama ada wireless atau Bluetooth sahaja. Senang, tak payah pakai wire. Glukometer ini adalah tepat dan mengetahui keputusan secara cepat berbanding dengan ujian lab. Ujian lab kita kena ambil darah dulu, kena hantar lab, tunggu berjam-jam baru dapat. Ini dalam masa 40 second je kita dah tahu dia punya result. Okey, itu saja bagaimana cara menggunakan glukometer yang amat senang. So, saya harap presentasi dapat memberi manfaat kepada pesakit dan juga staf. Ada soalan? Tak? Okey. So, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Dan terima kasih kerana memberi perhatian. Bye. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengambil glukometer. Okay, pertama sekali yang kita perlukan adalah kalau dekat hospital kita perlukan glove lah. Kalau pesakit sendiri dekat rumah boleh dia basuh tangan. Pakai glove tak? Okay, yang kedua kita perlukan set, glukometer set. Okay, pastikan glukometer ada dia punya device ni. Ada strip, spirit swab untuk cuci. Kalau dekat rumah tak payah pakai spirit swab pun tak apa, just cuci pakai sabun. Dan yang ketiga adalah lancet. Kalau pesakit biasa dia bagi lancet pen yang macam pen. Kalau dekat hospital kita pakai yang ni lah. Okey, pertama sekali kita check dulu device berfungsi ke tak. Okey, device berfungsi.
Peralatan dah cukup. Okey, pertama sekali kita pakai glove. Lepas cuci tangan dulu lah. Untuk staf hospital, kena cuci tangan dulu. Lepas cuci tangan, kita pakai glove. Dia bukan prosedur strike. Glukometer ni hanya prosedur kita amalkan aseptic teknik saja. Kita keluarkan strip. Kalau dulu setiap strip ni dia ada kod. Kalau yang lama lah, sekarang tak ada. Dia standardized. Okey, yang bahagian chip ni kita masukkan sini. Okey, bila dah keluar lambang dia minta titisan darah tu, kita dah boleh cek. Okay, saya akan buat pada Cik Zul. Pemilihan anggota boleh saja kita buat dekat mana-mana jari, tapi biasa kita ambil jari ni atau biji jari lah. Okey, kita yang pertama kita kena bersihkan dulu bahagian yang ingin dicucuk. Dan bahagian ni kita cucuk sini. Kita basuh spin swab ada. Tunggu dia kering lah. Jangan terus cucuk, sebab bila kita cucuk tangan dia basah, dia punya akurasi bacaan tu lari. Okey, ambil lancet. Ini just pusing ya. Okey. Ini kita pilih bahagian ni. Kalau sakit yang sejuk, tangan dia sejuk, kita boleh gosok-gosok dulu. Kalau tak dah okey, kita pilih bahagian jari yang ingin cucuk. Just tekan. Okey. Bila kita prick, kalau darah tak keluar, kita boleh picit sikit. Okey, picit sehingga darah kita nak dia keluar. Okey, ambil glucose strip ni. Tak je, dia disedut dengan sendiri. Okey. Tunggu 40 second Tadi boleh letak kembali dengan swab. Ini lagi cepat bacaan ni, sampai 40 second. 5.7 millimol dalam range yang normal selepas sebab Cik Su dia dah makan pagi tadi. Jadi normal cantik 5.7. Dan selepas kita dapat bacaan, kalau bersakit dia kena catatkan dalam diary tik. Okey. Bila dah dicatatkan, kita boleh bersihkan balik. Benda tajam kita kena buang dalam cakil ni. Dan pastikan apabila sudah siap, kita dah rekod, peralatan ni dibersihkan kembali simpan balik pada tempat yang kita ambil. Okey, siap. So itu saja daripada saya, praktikal tentang bagaimana pengambilan glucose stick untuk pesakit ataupun pesakit sendiri dekat rumah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.